Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari warga belia Malaysia yang dihormati. Tarikh 15 Mei cukup istimewa dan signifikan kepada semua warga belia. Secara tradisinya, tarikh tersebut senantiasa diisi dengan penganjuran Hari Belia Negara yang telah diadakan sejak tahun 1964 lagi. Suka saya tegaskan, tarikh yang sama juga membawa makna besar kepada Kementerian Belia dan Sukan. 15 hari bulan Mei 1964 merupakan tarikh di mana kementerian ini diwujudkan. KBS lahir pada tarikh yang sama kita menyambut Hari Belia Negara setiap tahun. Berasaskan fakta tersebut, sebolehnya kami juga mahu menyambut 15 Mei dengan penuh meriah. Namun begitu, berlandaskan kepada suasana dan keadaan semasa, KBS telah mengambil keputusan untuk menangguhkan sambutan Hari Belia Negara 2020 ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak bersesuaian dengan keadaan dan situasi pada masa tersebut. Keputusan penangguhan ini dibuat dengan cukup cermat dan teliti, dengan mengambil kira semua pandangan pimpinan Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri dan seluruh badan gabungan di bawah Majlis Belia Malaysia. Saudara-saudari warga belia yang dihormati, penangguhan Hari Belia Negara 2020 sama sekali tidak bermakna kerajaan dan KBS menidakkan sumbangan warga belia. Yang nyata, negara kita masih belum lagi menang di dalam peperangan menentang wabak COVID-19. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru saja mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB akan dilanjutkan sehingga 9 Jun. Ini bermakna kita masih lagi perlu mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Impak ekonomi daripada penularan wabak ini cukup dirasai di kalangan kebanyakan rakyat. Walaupun aktiviti penjanaan ekonomi sudah bermula, namun kita belum sampai ke peringkat pemulihan. Warga belia juga tidak terkecuali daripada menerima kesan daripada keadaan ini. Iltizam dan komitmen kerajaan membantu warga belia cukup jelas. Bantuan one-off kepada pelajar IPT melibatkan hampir sejumlah 1.5 juta penerima. Angka-angka ini menjadi bukti bahawa kepentingan warga belia tidak pernah sama sekali dipinggirkan. Saudara-saudari warga belia yang dihormati, dalam tempoh masa terdekat ini, kerajaan sedang menyusun strategi pemulihan ekonomi. Ikhtiar baru ekonomi ini akan mengambil kira hasrat lebih 15 juta orang belia ataupun 46.8% penduduk Malaysia. Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 mesti bersifat to build back better. Untuk itu berlaku, it calls for a collaborative recovery. Strategi pemulihan ekonomi yang berasaskan prinsip muafakat dan mengambil kira pandangan semua. Cabaran yang bakal ditempuh semasa pasca COVID ini pastinya cukup getir. Senario dunia pasti akan berbeza. Iklim ekonomi, dinamik politik dan budaya hidup juga akan mengalami peralihan dan perubahan. Ramalan kesuraman suasana ekonomi akan terkait soal pengangguran tentunya mendatangkan kerisauan dan keresahan di kalangan kelompok belia. Saya yakin kerajaan sedang menyusun strategi dan ikhtiar jelas bagi menentukan Malaysia masuk fasa pemulihan dan penggiatan ekonomi dengan secepat mungkin. Di pihak Kementerian Belia dan Sukan, kita tidak akan berpeluk tubuh dan membiarkan keresahan dan kekhawatiran belia tidak terjawab.
KBS committed dan akan membantu warga belia dalam 3 aspek utama. Pertama, KBS akan meneruskan agenda pemerkasaan anak muda. Ini akan dilakukan melalui inisiatif mendaya upaya gerakan belia di segenap peringkat. KBS telah memperuntukkan sejumlah 7 juta ringgit Malaysia untuk disalurkan kepada Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri, Majlis Belia Daerah dan persatuan-persatuan belia kebangsaan untuk digunakan sebagai bantuan pentadbiran. Ini termasuklah persatuan seperti Gerakan Belia 4B, Angkatan Belia Islam Malaysia ataupun ABIM, Majlis Belia Felda, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS, MAYC dan juga persatuan-persatuan lain termasuk Pergerakan Belia Hindu Malaysia, Persatuan Belia Buddhis Malaysia, YMM, Majlis Belia Orang Asli, Majlis Belia Sabah, Seberkas dan banyak lagi persatuan-persatuan yang bernaung di bawah Majlis Belia Malaysia. Kedua, meneruskan agenda bagi memastikan kualiti kesejahteraan hidup warga belia akan terpelihara dengan memberikan fokus kepada 9 bidang keutamaan belia seperti yang terkandung di dalam Dasar Belia Malaysia. Dan ketiga, mengisi hasrat penciptaan peluang pekerjaan termasuk dalam bidang baru yang ditakrifkan sebagai the future of work. KBS akan menggunakan sepenuhnya apa sahaja ruang yang ada dalam menentukan isu-isu berkaitan belia dapat ditangani dengan baik dan berkesan. KBS telah pun menggerakkan jaringan kerjasama dengan beberapa buah kementerian bagi memastikan isu seperti pengangguran, agenda memperluaskan peluang reskilling dan upskilling, pengujudan latihan dan dana keusahawanan kepada belia dapat dijayakan dengan lebih kemas dan bersepadu. Dalam mendepani cabaran pasca COVID yang lebih menyeluruh, konsep dan amalan penyelesaian secara rentas kementerian akan menjadi acuan dan norma baru buat Kementerian Belia dan Sukan. Saudara-saudari warga belia yang dihormati, saya cukup yakin bahawa Belia Malaysia mampu melalui senario pasca COVID ini dengan tabah dan cekal hati. Saya juga yakin dan percaya Belia Malaysia mempunyai kecerdasan, kepintaran dan ketakasan untuk berdepan dengan sebarang dugaan. Kepada saya, Belia Malaysia yang memiliki semangat, kesungguhan, iltizam, keyakinan, komitmen dan daya tahan untuk berdepan segala cabaran dan adversiti pastinya akan menzahirkan dekad yang lebih gemilang buat Malaysia. Hakikatnya, dekad yang akan datang ini merupakan dekad belia. Saudara-saudarilah yang akan menjadi pencorak sebenar kepada masa hadapan, wajah dan dinamisme Malaysia yang kita semua inginkan. Akhir sekali, saya mengucapkan selamat Hari Belia kepada semua warga belia Malaysia. Tidak kira di mana sekalipun anda berada, saya dan warga KBS akan sentiasa berada di sisi untuk memenuhi keperluan dan aspirasi warga belia seluruhnya. Dekad ini, dekad anda. Selamat Hari Belia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.